bertekun bersama saya Cikgu Khairi dalam pembelajaran kelas pada minggu ini, iaitu subjek ekonomi tingkatan 5. Okey, pada minggu ini kita masih lagi menggunakan kaedah pembelajaran secara maya. Okey, apa itu pembelajaran secara maya? Okey, pembelajaran secara maya di mana pelajar perlu melihat video yang telah diberikan oleh guru dalam grup WhatsApp. Okey, selepas itu sebarang persoalan atau pertanyaan pelajar boleh menanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, yang ketiga, jangan lupa like page MTC untuk sebaran maklumat. Okey, jom. Okey kelas, baiklah untuk minggu yang ketiga, okey dalam kelas ekonomi tingkatan 5. So pada minggu ni cikgu masih lagi untuk bab yang ketiga, iaitu alat dasar ekonomi. Okey, untuk minggu ni kelas cikgu akan fokus pada tajuk, okey yang mana ada modul, cikgu kamu boleh buka modul pada halaman, okey sekejap ya. Okey, pada halaman hari ni cikgu nak masuk berkaitan dengan belanjawan negara Okey, ini salah satu tajuk yang penting juga. Okey, dalam perbelanjawan negara. Okey, cukai agresi cikgu dah masukkan. Okey, dalam perbelanjawan negara. Okey, dalam perbelanjawan negara ini, okey, ni dah. Okey, kamu buka muka surat pada halaman 12. Okey, pada page 12, okey, halaman 12 pada modul kamu. Okey, belanjawan negara hari ni cikgu nak masuk tajuk berkaitan dengan belanjawan negara. Okey, apa yang dimasukkan dengan belanjawan negara ini pelajar? Okey, untuk belanjawan negara ialah satu, apa dia? Okey, belanjawan negara merupakan satu penyata anggaran hasil dan perbelanjaan kerajaan. Okey, cikgu highlight kat sini ialah anggaran hasil dan juga perbelanjaan kerajaan untuk satu tahun kewangan akan datang. Maknanya kita kena buat anggaran dulu lah, berapa hasil dan juga perbelanjaan kerajaan untuk satu tahun kewangan yang akan datang. Okey, tujuan belanjawan negara, kenapa kita perlu buat belanjawan negara ni? Yang pertama ialah untuk memastikan jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Okey, maknanya kita buat melebihi itu jumlah hasil perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Okey, yang kedua ialah mempengaruhi kegiatan ekonomi berdasarkan matlamat yang hendak dicapai. Okey, yang ketiga ialah mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang dan pertumbuhan ekonomi yang mampan Okey, yang last sekali ialah mencapai kestabilan ekonomi dengan membendung inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan inflasi ni pelajar? Okey, cikgu harap kamu faham maksud inflasi ya. Okey, nombor 3 ialah 3 jenis. Okey, 3 jenis belanjawan iaitu, okey, yang pertama ialah belanjawan seimbang, yang kedua ialah belanjawan apa? Belanjawan deposit, yang last sekali ialah belanjawan lebihan. Okey, belanjawan seimbang berlaku apabila hasil kerajaan sama dengan apa? Perbelanjaan kerajaan. Okey, maknanya belanja seimbang akan wujud disebabkan oleh hasil kerajaan dikena sama dengan perbelanjaan kerajaan pada suatu tahun tertentu, iaitu G sama dengan T sama dengan G Okey, belanjawan seimbang. Okey, belanjawan seimbang ni apa maksud dia? Okey, so tadi cikgu dah terangkan ada 3 jenis perbelanjawan, iaitu belanjawan seimbang, belanjawan deposit dan juga belanjawan lebihan. Okey, untuk belanjawan seimbang iaitu menunjuk keadaan kestabilan ekonomi. Maknanya kita tengok, mana kalau dah seimbang, so ekonomi negara kita dah stabil. Okey, boleh? Okey, nombor 6 ialah belanjawan deposit berlaku apabila hasil kerajaan, okey, cikgu highlight kat sini, apabila hasil kerajaan T kurang. Dia kurang daripada perbelanjaan kerajaan. Okay, so maknanya hasil kerajaan kurang daripada perbelanjaan kerajaan pada suatu tahun tertentu. Iaitu G lebih kecil daripada T lebih kecil daripada G Okey, nombor 7, belanjawan deposit. Okey, yang ni ialah jenis yang seterusnya ialah belanjawan deposit merupakan kerajaan melaksanakan dasar belanjawan mengembang untuk mengawal kemelesetan ekonomi Belanjawan lebihan berlaku apabila, okey, yang ni untuk belanjawan lebihan Okey, ia berlaku apabila hasil kerajaan dia melebihi perbelanjaan kerajaan pada suatu tahun tertentu.
Okey, boleh? Okey. Yang last sekali ialah belanjawan lebihan dan menunjukkan kerajaan melaksanakan dasar belanjawan mengucup untuk mengawal inflasi. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada belanjawan negara sebagai alat mengawal kemelesetan ekonomi. Okey, iaitu belanjawan, gua highlight kat sini, iaitu belanjawan negara sebagai alat mengawal kemelesetan ekonomi. Apa dia belanjawan negara ni? Okey, kerajaan menjalankan belanjawan deposit untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran dalam ekonomi. Okey. Yang kedua, semasa kemelesetan ekonomi, wujud kurangan permintaan agregat. Okey, wujud kurangan kat sini. Okey, wujud kurangan permintaan agregat atau masyarakat kurang berbelanja lah kat sini. Sebab berlaku deposit So mana dari segi gaji dia dapat sikit, dari segi harga barang meningkat, so kat sini akan wujudnya kurang lah permintaan. Jadi melalui belanjawan deposit, permintaan agregat akan meningkat dalam ekonomi. Okey, nombor 4. Cara belanjawan deposit mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran ialah yang pertama ialah kita kenakan kadar cukai. Okey, kita kenakan kadar cukai. Okey, kadar cukai iaitu kerajaan menurunkan kadar cukai seperti kadar cukai pendapatan individu atau syarikat. Okey, boleh. Pendapatan boleh guna masyarakat bertambah atau keuntungan syarikat selepas cukai bertambah. Okey, kuasa beli bertambah atau permintaan agregat bertambah. Okey, seterusnya ialah tingkat harga umum naik dan pertumbuhan ekonomi berlaku disebabkan oleh kadar cukai inilah. Kita nak bantu kita punya kerajaan untuk tingkatkan kita punya ekonomi, so kita kenakan kadar cukai lah. Okey, perbelanjaan kerajaan. Okey, yang kedua ialah dari segi perbelanjaan kerajaan. Okey, kerajaan menaikkan perbelanjaan lah. Sebab kita nak dapatkan kita punya kestabilan ekonomi balik, so maknanya kerajaan dah naikkan perbelanjaan. Pendapatan negara benar akan bertambah. Okey, seterusnya ialah kuasa beli pun akan bertambah atau permintaan agregat pun akan bertambah disebabkan oleh ekonomi kita dah jatuh, so kerajaan dia ada inisiatif untuk tingkatkan balik ekonomi dengan cara kenakan cukai dan juga dari segi perbelanjaan kerajaan. Okey, boleh. Okey, last kali ialah tingkat harga umum naik dan pertumbuhan ekonomi pun akan berlaku lah. Dari segi situ pertingkatkan ekonomi akan, kita boleh nampak dari segi pertumbuhan ekonomi akan meningkat balik disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan yang dirancang tersebut. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbelanjawan negara sebagai alat mengawal apa? Okey, sebagai alat ni iaitu belanjawan negara ni sebagai alat mengawal inflasi. Okey. Macam mana dikatakan sebagai alat mengawal inflasi ni? Kerajaan menjalankan belanjawan deposit untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran dalam ekonomi dengan cara semasa kemelesetan ekonomi, wujud kurangan permintaan agregat atau masyarakat kurang berbelanja. Jadi melalui belanjawan deposit, permintaan agregat akan meningkat. Permintaan agregat akan meningkat dalam ekonomi. Cara belanjawan deposit mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran. Okey, yang ni cikgu dah terangkan semua dah. Kita tengok perbelanjaan kerajaan semua. Okey, seterusnya kita tengok dasar kerajaan. Okey, apa yang diperkenalkan oleh dasar kewangan ni? Dasar kewangan. Okey, dasar kewangan adalah tindakan kerajaan melalui bank pusat untuk mempengaruhi aktiviti ekonomi melalui kadar faedah dan bekalan ataupun penawaran wang supaya mencapai kestabilan ekonomi lah. Maknanya kalau kita nak stabilkan ekonomi, kita melibatkan dasar kewangan lah. Dari segi kewangan, kita kenakan macam kita tingkatkan harga barang ke, itu merupakan dasar kewangan. Okey, Bank Pusat di Malaysia dikenali sebagai Bank Negara Malaysia ataupun BNM yang mengawal kadar. Dia mengawal apa? Mengawal kadar faedah
dan juga penawaran barang. BNM mengawal tawaran wang dengan mengambil langkah untuk mengubah dasar yang mempengaruhi pinjaman oleh institusi kewangan seperti bank perdagangan. Okey, kawalan kadar faedah dan penawaran wang mempengaruhi permintaan agregat. So maksud kat sini ialah kita kena kawal kita punya kadar faedah dan juga dia akan mempengaruhi iaitu permintaan agregat lah. Okey, boleh? Okey, dasar kewangan mengembang. Apa yang dimaksudkan dengan dasar kewangan mengembang ni? Okey, dasar kewangan mengembang. Okey, digunakan semasa ekonomi mengalami kemelesetan ekonomi. Okey, apabila ekonomi mengalami kemelesetan ekonomi, so kita akan guna dasar kewangan mengembang atau pengangguran berleluasa. Okey, contoh kat Malaysia sekarang pengangguran agak tinggilah juga kan. So maknanya dasar kewangan sekarang ialah dari segi mengembang ataupun kita panggil kitaran. Okey, bank pusat menambahkan penawaran wang dan menyebabkan kadar faedah akan jatuhlah. Okey. So maknanya bank pusat dari inisiatif dia akan menawarkan penawaran wang dan menyebabkan kadar faedah jatuh. Okey, seterusnya ialah pinjaman bertambah atau tabungan berkurang. Okey, permintaan agregat bertambah, tingkat harga umum dan pendapatan negara benar akan meningkat. Okey, boleh? Manakala dasar kewangan mengucup. Apa yang dimaksudkan dasar kewangan mengucup ni? Digunakan semasa ekonomi mengalami inflasi. Okay, ingat kalau berlaku inflasi, dia guna kadar kewangan mengucup. Kalau mengembang ialah kalau berlaku apa dia? Berlaku kemelesetan. Okey, bank pusat mengurangkan penawaran wang dan menyebabkan kadar faedah akan naik. Okey, pinjaman berkurang atau tabungan bertambah. Seterusnya ialah permintaan agregat berkurang disebabkan oleh tingkat harga umum dan pendapatan negara benar pun akan menurun. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada nisbah rizab berkanun. Apa yang dimaksudkan dengan nisbah rizab berkanun? Okey. Rizab berkanun ialah simpanan. Simpanan wajib. Simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit bank perdagangan tersebut. Itu merupakan rizab. Rizab berkanun ialah simpanan wajib. Maknanya kita buat simpanan wajib lah. Bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit bank perdagangan tersebut. Simpanan wajib ditetapkan oleh bank pusat. Okey, nisbah rizab tunai. Apa pula dimaksudkan dengan nisbah rizab tunai? Okey, rizab tunai ialah sejumlah tunai yang wajib disimpan oleh bank perdagangan. Maknanya kita kena ada hak dia kena simpan dah. Itu makna rizab. Beza dengan nisbah rizab berkanun. Okey, so beri perhatian kat sini pelajar. Dia beza dua ni nisbah. Okey, iaitu nisbah rizab berkanun dan juga nisbah rizab tunai. Okey. Manakala tunai yang disimpan dalam bank perdagangan ditetapkan oleh bank pusat, okey, rizab tunai membolehkan bank perdagangan membuat bayaran tunai apabila diminta oleh pelanggannya. Okey, seterusnya kita lihat kepada syarat sewa beli. Okey, syarat sewa beli ialah syarat semasa membuat pinjaman sewa beli dengan kawalan bank pusat. Okey. Seterusnya ialah syarat sewa beli terdiri daripada tempoh bayaran balik. Okey, seterusnya ialah jumlah pinjaman maksimum dan kadar faedah. Okey, ini merupakan syarat sewa beli. Okey, seterusnya kita lihat kepada surat jaminan kerajaan. Okey, surat jaminan kerajaan merupakan satu perjanjian bertulis. Okey, cikgu highlight kat sini. Satu perjanjian bertulis antara kerajaan dan peminjam yang terdiri daripada orang ramai dan institusi kewangan. Kerajaan akan membayar kadar faedah kepada pemegang surat jaminan kerajaan. Okey, manakala kadar faedah pula. Okey, kadar faedah merupakan kos pinjaman yang perlu dibayar oleh peminjam. Okey, boleh? Kadar faedah merupakan kos pinjaman yang perlu dibayar oleh peminjam. Okey, semakin tinggi kos pinjaman, semakin tinggi beban hutang. Kat sini. Okey, maknanya makin tinggi kos pinjaman, semakin tinggi beban hutang. Sebaliknya, semakin rendah
kos pinjaman semakin rendah, beban hutang. Okey, boleh pelajar? Okey, so cikgu harap kamu faham berkaitan dengan kadar faedah dan surat pinjaman semua. So cikgu harap penerangan cikgu jelas dan kamu fahamlah berkaitannya apa yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. So sebarang persoalan kamu boleh tanya dekat grup WhatsApp ya, telah disediakan. Okey, so kita akhiri kelas kita di sini. Cikgu. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum.